Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini Niaga Awani. Untuk blog ini, saya nak mulakan berkenaan dengan dari segi bancian statistik. Di mana kalau sebelum ini kita banyak melihat angka-angka lebih kepada dari segi apa yang dari segi statistik yang berlaku di Malaysia. Jumlah kepadatan penduduk dan juga melihat kepada dari segi perdagangan. Angka-angka yang mungkin nampaknya lebih besar. Tetapi untuk kali ini kita nak meneliti angka-angka yang mungkin lebih terperinci. Baik, saya nak fokuskan dahulu berkenaan dengan beberapa perkara. Pertamanya dari segi kalau kita ambil contoh antara angka ataupun statistik yang menarik untuk saya kongsikan di sini adalah dari segi kediaman tempat bilangan tempat kediaman 9.6 juta pada ketika ini, dan kemudian kita ada bilangan isi rumah 8.2 juta untuk tahun 2020 dan saiz purata isi rumah sekitar 3.9 kalau nak dibandingkan dengan tahun 1980 5.2. Angkanya nampaknya menurun. Jadi banyak perlu kita faham dari segi mungkin kesuburan, jumlah mereka yang berkahwin rendah, mungkin yang membuat perancangan keluarga dan sebagainya. Ini yang antara perkara yang mempengaruhi angka ataupun data pada hari ini ya, ataupun tahun 2020 yang kita lihat. Dan kemudian dari segi pendapatan, selalunya kita akan nampak angka-angka sebegini. Kita akan membuat perbandingan dari segi tahun ke tahun, bagaimana pendapatan B40, M40, T20, dan kemudian juga kita akan sering nampak dari segi jangka hayat, umur dan juga isu penuaan menjadi negara menua ini antara fokus ataupun perkara yang perlu dibimbangi. Dan antara penyakit-penyakit ataupun sebab utama kematian juga kita dapat tahu. Jadi orang dan juga jabatan yang penting dalam membuat perancangan sebegini adalah sudah tentu Jabatan Perangkaan Malaysia, dan juga kita nak memahami angka ataupun data terbaru yang dikeluarkan oleh mereka, iaitu berkenaan dengan subnational DUN yang dikeluarkan, dan angkanya lebih terperinci di peringkat parlimen dan juga DUN itu. Jadi saya nak bersama dengan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci Malaysia 2020. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali kita melihat kepada penerbitan statistik subnational DUN yang dilancarkan 29 Mei lalu. Bagaimana kita ingin memahami dari segi penemuan dan juga mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dari segi kegunaan statistik ini kepada masyarakat dan juga penemuan utama dalam statistik subnational DUN ini, Datuk Seri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara Arif dan para pendengar sekalian. Jadi pertamanya saya bagi pihak Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM amat berterima kasih kepada pihak ASRO yang membawa secara khusus perbincangan terhadap pengeluaran statistik terkini oleh DOSM yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Mustafa pada hari Ahad yang baru lalu. Jadi sedikit sebelum saya terus menerangkan statistik yang terbaru, sedikit snapshot tentang statistik kependudukan berdasarkan data Banci Penduduk Perumahan 2020. Jumlah penduduk negara kita adalah seramai 32.4 juta orang dengan tempat kediaman iaitu rumah adalah sejumlah 9.6 juta. Manakala dari segi isu rumah iaitu rumah maknanya household sebanyak 8.2 juta dan saiz seperti yang dinyatakan oleh Saudara Haris tadi, saiz satu keluarga, satu isi rumah ada 3.8, dan di peringkat pengeluaran statistik kependudukan ini kita mengeluarkan pada keadaan biasanya adalah mengikut daerah. Jadi kita telah keluarkan sebanyak 160 daerah dan di dalam itu juga ada pecahan statistik kependudukan untuk mukim iaitu jumlah 1,756 mukim dan sebanyak 155 pihak berkuasa tempatan. Manakala perbicaraan kita pagi ini, Jabatan Perangkaan Malaysia telah pergi ke hadapan buat pertama kali dalam sejarah negara. Kita ingin membantu negara kita untuk dapat diperkukuhkan dalam mana kita ketahui dalam konsep demokrasi, kita mempunyai sistem parlimen dan di peringkat negeri kita ada Dewan Undangan Negeri. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia, sistem statistik negara kita terpanggil bagaimanakah kita boleh membantu wakil-wakil rakyat kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
Maka inilah menjadi satu aspirasi untuk kami mengeluarkan buat pertama kalinya kita telah keluarkan pada 14 Februari yang lalu sebanyak 222 statistik bagi kawasan parlimen. Jadi setiap orang ahli parlimen telah ada di tangan mereka statistik yang dalam bentuk buku yang mudah untuk mereka rujuk, manakala pada kali ini kita mengeluarkan satu jumlah yang begitu besar. Kita ada 600 Dewan Undangan Negeri di seluruh negara dan kita keluarkan setiap orang Dewan Undangan Negeri mempunyai satu buku yang khusus untuk mereka rujuk, mereka teliti. Cuma ingin saya sampaikan kepada para pendengar, tidaklah bermakna bila kita mengeluarkan buku-buku ini ianya hanya untuk kegunaan para ahli parlimen ataupun para ahli Dewan Undangan Negeri. Bagi saya, sesiapa juga boleh menggunakan buku ini, termasuklah para penduduk di kawasan-kawasan tersebut yang mana mereka saling perlu membantu wakil-wakil rakyat untuk menyatakan apakah yang berlaku dalam sistem sosioekonomi di dalam sesuatu kawasan dan mereka boleh berbincang dan mereka boleh berpegang kepada satu statistik yang boleh diterima secara bersama-sama. Rakyat dan wakil rakyat boleh bercakap dalam bahasa yang sama, data yang sama dan ianya boleh juga menghasilkan satu permintaan-permintaan kepada keperluan penyaluran peruntukan ke kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, Parlimen yang mana kita tahu kita di peringkat persekutuan kita ada kumpulan wang disatukan yang mana bajet belanjawan negara diumumkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Dari situlah diagihkan mengikut tema-tema sosial, ekonomi, alam sekitar dan sebagainya. Dia pergi kepada keselamatan dan sebagainya. Ia akan pergi kepada kawasan dan manakala di peringkat Dewan Undangan Negeri kita ada bajet kerajaan negeri, adun-adun akan berbincang. Semua bajet-bajet tahunan di negeri dan juga di negara dibincangkan di Dewan Rakyat dan Dewan Negeri dan pastinya saudara Harith dan para pendengar penduduk negara kita mengharapkan perbincangan dan juga apa yang nak dilakukan dalam konteks kita bernegara dari segi keperluan ekonomi, pekerjaan, dari segi penjagaan alam sekitar, isu-isu tentang ketuaan, isu-isu berkaitan dengan demografi berdasarkan data-data ini maka ianya boleh dilakukan dengan berpaksikan kepada angka dan data, Saudara Harith. Saya berhenti dulu di situ, Saudara Harith. Datuk Seri, bercakap berkenaan dengan data yang dikeluarkan ini, bagaimana kita ingin melihat ataupun contohlah kalau macam saya nak membuka perniagaan di dalam satu-satu kawasan ini, bagaimana dari segi maklumat di dalam penerbitan statistik subnational DUN ini boleh membantu saya untuk membuat perancangan perniagaan yang baru, Datuk Seri? Saya bagi contoh, Saudara Harith. Kadalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri itu ingin menarik para peniaga untuk beroperasi di kawasan yang mereka wakili. Jadi mereka boleh menggunakan data ini misalnya perniagaan yang mana jika sesuatu kawasan didapati angka menunjukkan bilangan belia di kawasan itu mempunyai bilangan yang ramai. Maka kemungkinan kemudahan-kemudahan untuk aktiviti entertainment, main aktiviti sukan dan sebagainya boleh menggunakan data-data ini untuk menarik perniagaan untuk beroperasi di situ. Sama juga untuk misalnya jika sesuatu kawasan itu didapati kepadatannya adalah di kalangan ramai yang orang dah veteran ataupun sudah di peringkat umur yang warga emas. Jadi keperluan aktiviti perniagaan bercorak penggunanya adalah warga emas, maka ianya mungkin lebih boleh beroperasi di sesuatu kawasan yang bilangan warga emasnya berada di situ. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak buka perniagaan tentang klinik dan sebagainya. Jadi kita boleh melihat profil penduduk di satu kawasan tersebut. Dan yang paling menarik juga, Saudara Harith, dalam penerbitan yang dihasilkan oleh dosen yang mana kami punya tim yang melihat data-data yang perlu kita ketengahkan kepada semua pihak yang memerlukan, bukan saja berkaitan dengan penduduk saja. Kita nyatakan juga di dalam statistik ini data-data berkaitan dengan ekonomi. Berapakah bilangan syarikat sedang beroperasi dalam kawasan itu, maknanya perkhidmatan-perkhidmatan yang ada itu akan dapat digunakan oleh para peniaga untuk mereka menyemak apakah aktiviti sokongan yang mereka perlukan sekiranya mereka beroperasi di kawasan itu. Mereka akan mempunyai satu jaringan perniagaan yang membolehkan perniagaan itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi dalam tu ada juga misalnya bilangan kemudahan-kemudahan asas,
bilangan bengkel-bengkel kereta, berapa bilangan pusat mencuci kereta dan banyak lagi, dan kita nyatakan juga berapakah bilangan SME yang berada di dalam satu kawasan DUN dan juga satu kawasan parlimen. Jadi sekiranya ahli Dewan Rakyat, wakil-wakil rakyat ingin mengemukakan cadangan membantu misalnya SME, mereka dah ada angka yang telah diketengahkan di dalam setiap kawasan Dewan Undangan Negeri tersebut, Saudara Haris. Datuk Seri, kita tahu juga antara yang dikeluarkan ataupun penerbitan adalah melibatkan daerah pentadbiran. Mungkin bagaimana kita nak memahami dan juga mungkin apa yang menarik penemuan utama dalam daerah pentadbiran ini, Datuk Seri? Terima kasih. Jadi dalam sistem pentadbiran negara kita ada beberapa peringkat kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, daerah dan juga PBT. Jadi biasanya apa juga keputusan ataupun pelaksanaan yang telah pun diputuskan untuk dilaksanakan daripada peringkat persekutuan kepada negeri, akhirnya dia akan pergi kepada daerah. Jadi dengan adanya saksi di peringkat daerah, maka banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan tempat kediaman, keperluan tentang pekerjaan, ekonomi dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi sebenarnya kita ada, kalau di peringkat daerah pentadbiran, kita ada 160 saya nyatakan tadi. Manakala di bawah setiap daerah pentadbiran kita biasa dengar bahawa ada sistem mukim. Kita ada pihak berkuasa tempatan. Jadi kita ada mukim sebanyak 1,756 peringkat mukim. Dan kita mengetahui biasanya setiap mukim ni kemungkinan ataupun biasanya dia akan diwakili oleh seorang penghulu kan. Penghulu ataupun penggawa. Jadi mereka juga akan menggunakan statistik ini untuk mereka meneliti tentang keperluan ataupun mengetahui tentang profil penduduk sesuatu kawasan yang mereka wakili ataupun yang mana mereka bertanggungjawab, Saudara Haris. Ya. Datuk Seri, mungkin akhir sekali dalam perbincangan kita ini melihat kepada isu masalah menjadi negara menua ini, kerana data ini merupakan cukup penting apa yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan. Kerana kalau mungkin Datuk Seri boleh jelaskan ataupun memberi penerangan berkenaan dengan agenda dalam kita menghadapi fenomena penuaan menjelang 2030. Angka ini sebenarnya cukup membimbangkan, perlu satu strategi dan juga dasar menyeluruh sebenarnya, Datuk Seri. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan isu ataupun masalah berkaitan kita ke arah menua, ianya ada satu fenomena yang perlu kita terima dalam konteks tamadun kemanusiaan. Dia akan sampai ke satu peringkat bahawa ia akan berlaku selepas dia menaik, dia akan mengurang ataupun menurun. Jadi kita lihat dalam konteks definisi yang pakai di peringkat dunia, sesebuah negara kalau misalnya komposisi penduduknya melebihi 7% yang berumur 65 tahun ke atas, ianya ada dianggap sebagai negara mempunyai penduduk ke arah negara menua. Jadi dalam konteks banci penduduk 2020 ini, komposisi penduduk yang berumur 65 tahun ke atas adalah 6.8%. Jadi berbalik kepada apa yang ingin Saudara Haris saya ingin saya kongsikan tentang isu tentang negara menua ni, sebenarnya tidak cukup untuk saya perihalkan dalam beberapa minit. Saya cuba ya. Jadi isunya sekarang bila kita bergerak ke arah negara menua, bermakna bilangan penduduk kita yang berada dalam kohort umur yang tidak lagi produktif, yang mungkin tidak bekerja dan sebagainya, maka menyebabkan kita menghadapi masalah untuk kita menyediakan pasaran buruh. Maknanya orang-orang yang pada usia bekerja itu akan berkurangan, dan ini terutamanya disebabkan oleh kadar kelahiran kita yang semakin kecil, yang tadi pun telah dinyatakan bahawa saiz keluarga kita sekarang, isi rumah telah jatuh kepada satu rumah 3.8, manakala mutakhir ini kita dapati dalam satu keluarga suami isteri bilangan kelahiran bawah daripada 2 orang, 1.9, dan kita dapati antara negeri yang mempunyai penduduk ramai golongan tua antaranya negeri Perak, negeri misalnya negeri Pulau Pinang dari segi persentasenya. Dan apa yang kita lihat di sini, apa yang kita perlu lihat, kemungkinan apa yang telah pun sedang dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu kita menggalakkan
industri kita berubah ke arah penggunaan automation, menggunakan AI, industri revolusi 4.0, menggunakan kaedah digital, maka kita perlu mengurangkan kebergantungan kepada buruh-buruh ataupun human capital. Perkara ini pun telah pun dilakukan seperti di negara di Jepun. Jepun sebenarnya kelahiran di sana memang amat rendah. Kadang-kadang satu keluarga nak dapat seorang anak pun agak-agak kita sukar untuk jumpa. Jadi mereka menggantikan pengurangan yang berlaku ke atas sumber manusia ini dia menggunakan mesin, menggunakan automation. Manakala dari segi kesediaan kita menjadi begitu ramai warga tua pula, kita perlu menyediakan keperluan-keperluan yang kondusif untuk warga tua, dan kita tahu dengan penjagaan kesihatan yang baik, kondusif dari segi tempat kerja, kita ramai di kalangan kita dulu duduk di luar bandar bekerja menggunakan tenaga terdedah kepada panas cahaya matahari, tetapi kita tahu pada zaman sekarang lebih pada separuh daripada pasaran buruh kita bekerja dalam keadaan yang kondusif. Ini menyebabkan bila mereka bersara melebihi umur 60 ataupun 65, mereka masih lagi mempunyai potensi mempunyai jangka hayat yang lebih panjang. Pada masa ini jangka hayat lebih kurang 72 bagi lelaki, 77 bagi perempuan. Jadi ini kita perlu juga menyediakan bagaimana warga tua yang mungkin makin ramai dari segi keperluan kesihatan dan sebagainya dapat perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Jadi yang paling penting yang saya perlu rumuskan, bila mana kita menuju negara tua, ketersediaan kita untuk menerima hakikat bahawa kita akan berlaku pengurangan dari segi penduduk yang produktif untuk bekerja, menyebabkan mungkin sistem pencukaian, bila orang kurang bekerja mungkin pencukaian yang akan dibayar untuk menanggung keperluan menguruskan tadbir negara itu mungkin akan berkurangan. Di sini dah saya jangka peranan tiga pihak. Satu peranan kerajaan, yang kedua peranan orang ramai, manakala yang ketiga adalah peranan businesses, para peniaga, pihak industri. Para industri perlu berubah, mengurangkan penggunaan buruh, manakala kerajaan perlu memberi fasilitasi, memberi direction apa yang patut dilakukan, mengenal pasti tindakan-tindakan keutamaan-keutamaan yang perlu dilaksanakan. Manakala orang ramai perlu bersedia, dan yang paling penting saudara Haris, kalau kita dah tahu kita akan menyambi ramai bilangan orang tua, kita cubalah daripada awal mempraktikkan corak gaya hidup yang sihat, supaya bila kita berada di umur tua tadi, kita tidak membebankan tekanan kepada keperluan kesihatan awam. Baik. Itu saja saudara Haris. Ya, Datuk Seri, sudah tentu isu ini panjang untuk kita bincangkan, untuk kita perbahaskan, mencari solusi terbaik, dasar-dasar yang sewajarnya dilaksanakan oleh kerajaan dan juga pelbagai pihak seperti Datuk Seri katakan tadi. Dan sudah tentu insya-Allah dalam sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah kita akan berbincang dengan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia Merangkap Pesuruhjaya Banci Malaysia 2020, mengulas berkenaan dengan subnational di peringkat DUN yang amat penting untuk kita fahami. Dan Niaga Awani berhenti rehat seketika, selepas ini banyak lagi laporan yang menarik.